Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kita sambung muka surat yang ke-16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith, artinya menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Lawannya mumatsalatuhu lil hawadith, artinya bersamaannya bagi sekalian yang baharu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal, tidak menyerupai oleh sesuatu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Lawannya qiyamuhu ta'ala bighairihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan dan tidak berkehendak ia kepada tempat. 6. Wahdaniyah, artinya esa dan tunggal. Lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu esa pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Baik, insya-Allah kita cuba baca 3 ni. Baik, jadi sifat yang keempat iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ingat balik, nak belajar sifat 20 ni secara jalan tafsir kita bawa 5 poin. Poin yang pertama, nama sifat. Nama dia mukhalafatuhu lil hawadis. Nama dia. Yang kedua, poin yang kedua, erti. Erti artinya terjemah bahasa. Mukhalafatuhu lil hawadis bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa Melayu, artinya mukhalafah. Mukhalaf, asal katanya khalaf, canggah. Mukhalafah artinya percanggahan ataupun menyalahi. Hu-nya, menyalahinya. Nya siapa? Nya Allah. Menyalahi Allah Ta'ala itu. Lil hawadis. Li itu makna bagi, haraf jar. Li, bagi atau untuk. Menyalahi Allah Ta'ala bagi hawadis. Hawadis jamak daripada perkataan hudus. Hudus artinya hudus mufrad, hawadis jamak dia. Hudus tu satu, singular. Kalau hawadis banyak. Jadi bersalahan Allah Ta'ala bagi hawadis-hawadis, atau tidak samalah Allah Ta'ala itu dengan hawadis-hawadis. Nah, hawadis tu apa dia? Hawadis tu hudus lah. Hudus tu kita belajar dah pada sifat yang kedua hari tu, yakni lawan kepada sifat kidam. Jadi hudus tu artinya baharu, ataupun dengan makna yang lebih mudah untuk kita faham, artinya berubah-ubah. Jadi berubah-ubah ni sifat siapa? Sifat makhluk. Jadi hudus tu makhluk lah, maka hawadis tu makhluk lah. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala
bagi segala yang baharu. Yang baharu itu artinya makhluk. Maknanya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Itu maksud dia, murad dia. Jadi artinya menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Yang baharu itu artinya makhluk, bagi sekalian makhluk. Selesai yang kedua. Yang ketiga, makna dia. Makna sifat ni, makna sifat kita pergi kat marker bawah tu. Dia kata apa? Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal, tidak menyerupai oleh sesuatu pada zatnya. Jadi kita wajib percaya bahawa Allah itu tidak menyerupai oleh sesuatu. Jadi maksud mukhalafah, makna mukhalafah tu atau makna menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu, artinya makna dia tidak menyerupai oleh sesuatu pada zatnya. Allah itu tidak menyerupai, tidak serupa. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, makna tidak ada yang menyerupainya. Yang tidak menyerupai itu pula tiga keadaan ataupun tiga perkara. Iaitu yang pertama tidak menyerupai dari segi zat, yang kedua dari segi sifat, yang ketiga dari segi perbuatan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil af'al, perbuatan. Okey, jadi zat dulu. Zat tu maknanya diri. Zat tu diri Allah. Kalau kita nak buat kefahaman untuk kita nak faham, contohnya ni diri saya, dipanggil ni zat saya lah. Zat saya, ataupun ini diri mikrofon. Jadi ni zat mic. Jadi Allah tu ada dirinya juga. Cuma jangan kita menyamakan bahawa diri Allah tu berupa atau berbentuk. Kerana ni kita belajar mukhalafatuhu lil hawadis. Diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Walaupun pada segi sebutan makhluk ada diri, Allah pun ada diri, tapi diri tu tak sama. Tak sama macam mana? Okey, kita tengok makhluk. Diri makhluk ni macam mana ada? Diri makhluk ni ada rupa. Ada rupa maknanya ada bentuk. Ada bentuk bulat, petak, panjang, pendek. Jadi bila kita kata mukhalafah tak sama, maka diri Allah tidak seperti itu. Tidak panjang, tidak pendek, tidak bulat, tidak petak. Maknanya diri Allah, kalau diri makhluk itu berbentuk, diri Allah tidak berbentuk. Betul ke diri Allah tidak berbentuk? Cek pula dulu. Sekarang ni makhluk, ada tak makhluk yang tidak berbentuk? Ada tak makhluk yang tidak berbentuk rupa dia? Ada tak? Ada. Seperti udara, angin, ataupun air. Air tu memang kita nampak dia, tapi bentuk dia macam mana? Wallahu a'lam. Masuk ke cawan, dia jadi bentuk cawan. Dia ikut bentuk benda yang dia duduk. Angin langsung tak nampak tu lah. Tapi ada tak angin? Ada. Udara ni ada, tapi mana bentuk udara? Pun tak nampak. Jadi kalau nak kata Allah tidak berbentuk, takut-takut menyamai akan Allah dengan makhluk yang bernama udara ni tadi, ataupun air. Maka sangkal juga seperti mana disebut di dalam kitab Aqidatun Najin. Jadi maknanya Allah itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Berbentuk pun tidak berbentuk pun tidak. Dua-dua tidak. Kerana apa dua-dua tidak? Kerana berbentuk itu sifat makhluk, tidak berbentuk pun sifat makhluk. Maka Allah tak sama dengan zat makhluk, tidak sama dengan diri makhluk. Maka apa saja yang ada pada diri makhluk tidak ada pada Allah. Diri makhluk itu berbentuk, maka diri Allah tidak berbentuk. Diri makhluk tidak berbentuk, diri Allah juga tidak berbentuk. Diri Allah itu tidak berbentuk. Berbentuk pun tidak berbentuk pun tidak. Habis tu ditanya, habis tu dia kata, habis tu macam mana? Kalau berbentuk pun tidak berbentuk pun tidak, macam mana? Sebab akal kita fikir mesti menerima salah satu. Kalau tak kanan kiri, kalau tak berbentuk, kalau tak ada bentuk mestilah jadi tidak berbentuk. Kalau tidak berbentuk mesti ada bentuk. Ni dua-dua tidak. Itulah Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang lebih tahu. Sebab tu ulama kata akal kita tidak akan mampu
orang cakap apa, mengkaji tentang zat Allah. Adapun yang kita belajar ialah sifat Allah, bukan belajar zat. Kerana kita tak tahu akan zat Allah, diri Allah macam mana sebenarnya, kita tak mampu nak fikir. Sebab kata guru kami, akal ni dia macam penimbang. Bukan semua benda boleh ditimbang kepada penimbang tersebut, kerana dia tengok pada apa yang dia timbang. Kalau timbang kedai emas, dia boleh gram-gram sikit je. Nak pergi timbang beras atas penimbang emas, hancur lah. Nah, sebab dia tak boleh timbang benda yang terlampau berat. Dia timbang berat yang sikit-sikit. Nak timbang beras kena pakai penimbang kedai runcit. Nah, itu boleh. Nah, tapi walaupun boleh timbang beras, penimbang kedai runcit tak boleh timbang lori. Nah, naik lori atas tu ranak pula dia. Maka ada pula penimbang lain, penimbang sawit, untuk nak timbang lori sawit. Jadi akal ni ibarat penimbang. Dia boleh timbang, dia boleh fikir benda yang setakat mana dia boleh fikir je, yang mampu dia fikir. Adapun nak timbang atau nak fikir tentang zat Allah, akal kita tak mampu, kerana akal kita lemah. Penimbang jenis akal kita ni jenis lemah. Dia tak boleh nak timbang benda yang terlampau berat, seperti mana nak menimbang atau nak memikir tentang zat Allah. Tak boleh. Kalau fikir juga, jaga pi jalan. Jadi orang gila. Minum teh air minggu lepas, kan? Baju tak pakai, kan? Jadi orang gila lah. Slipper patut kat kaki, letak kat telinga. Sebab apa? Sebab habislah otak dia jadi rosak, akal dia jadi mereng, kerana menimbang sesuatu benda yang tak boleh ditimbang. Seperti mana penimbang, dia timbang benda yang tak mampu dia timbang, penimbang tu akan rosak. Begitu juga akal kita dia boleh jadi rosak dengan sebab memikir sesuatu benda yang tak layak untuk kita fikir. Ayat ni tentang yang sangat dahsyat, iaitu zat Allah. Jadi tak boleh, jangan kita fikirkan tentang zat Allah. Yang kita nak fikirkan sifat-sifat ataupun penciptaan Allah. Dengan fikirkan itulah membawa kepada keyakinan kita pada Allah. Sudah memadai. Tujuan kita di atas muka bumi ni untuk percaya pada Allah, yakin pada Allah. Itu saja. Bukan nak membahaskan diri Allah macam mana, tak. Nak membahaskan keyakinan kita pada Allah. Itu saja. Apa pergi bahas diri Allah begini ni, belum apa, dahsyat-dahsyat, akhirnya tanya yakin tak? Aku tak yakin. Jadi tak guna juga, kan? Macam Perdana Menteri lah. Bukan kita nak bahas rupa Perdana Menteri tu macam mana, rambut dia, muka dia macam mana, mata dia sepet ke tidak. Bukan yang itu. Yang kita nak bahas ni kepercayaan kita sebagai rakyat kepada pemimpin kita. Keyakinan kita pada dia dalam menghadapi wabak yang ada di waktu kita ni. Dalam tempoh PKP kita ni. Nak keyakinan kita kepada dia dalam menyelesaikan masalah ni. Yang tu yang kita nak kena nilai, bukan rupa dia. Adapun kalau kita bahas tentang rupa dia, lah kalian tanya yakin tak dengan Perdana Menteri boleh settlekan masalah ni? Aku tak yakin mana. Hang cerita macam hang kenal sangat dia, rupa dia, bentuk dia, tapi time percaya, hang tak percaya pula, tak jadi juga. Jadi bukan masalahnya nak bahas tentang diri Allah, rupa zat Allah, tapi adalah apa yang nak dibahaskan ataupun apa yang kita nak bawa ialah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah tu sendiri. Bukan atas diri dan rupa. Diri dan rupa wallahu alam. Kalau Allah izin di hari akhirat esok, kalau Allah izin akan melihat zatnya, maka kita dapatlah lihat zat Allah. Sebab tu kata ulama, tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat melihat diri Allah, melihat Allah. Walaupun syurga tu hebat dah, tapi ada yang lagi hebat. Mana? Melihat diri Allah. Nak melihat Allah kalau Allah izin. Moga-moga kita semua dapatlah. Ayat itu yang pertama, bersalahan, menyalahi zat makhluk dengan zat Tuhan, zat Allah. Itu pertama, zat. Yang kedua, dia kata sifat. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sifat makhluk tak sama dengan sifat Allah. Jadi murad yang dimaksudkan dengan sifat di sini adalah sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani kalau kita buka balik rujuk kitab kita ni, di yang bahagian depan dia. Bukan depan sangat, sebelah dia tu je. Kan kita tengok nombor 3. Dia tulis sini 7 sifat ma'ani. Ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi 7 ni tak sama dengan Allah. 7 sifat Allah tu tak sama dengan makhluk.
Maknanya kudrat tak sama. Kudrat Allah dengan kudrat makhluk tak sama. Iradat Allah tak sama dengan iradat makhluk. Ilmu tak, semua itulah. Tak? Tu. Itu yang dimaknakan dengan makna sifat. Kerana itulah yang disebut sebagai sifat. Sebenar-benar sifat. Okey, tapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Cuma kita ambil contoh satulah, contoh. Kita ambil sifat apa? Kita nak ambil. Cuba sebut seorang. Nak pilih sifat mana untuk anda huraikan dalam bab mukhalafah ni? Daripada 7 sifat ma'ani ni. Basar. Okey, sifat basar. Kita belum sampai kat bab basar lagi. Cumanya kita nak buat contoh. Basar tu artinya melihat. Jadi maksud yang dimaksudkan dengan mukhalafah sifat Allah dengan sifat makhluk, artinya melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Walaupun pada sudut perkataan melihat tu kita kata makhluk pun melihat, Allah juga melihat, tetapi melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Kerana melihat makhluk serba kekurangan. Pertama, makhluk melihat berhajat kepada mata baru boleh melihat. Tak ada mata tak boleh melihat. Allah tak berhajat pada mata. Tu maksud tak sama tu. Allah tak berhajat pada mata untuk melihat. Kemudian melihat makhluk ada had. Terlampau jauh tak boleh tengok, terlampau dekat sangat pun tak boleh melihat. Adapun Allah tidak ada had. Jauh atau dekat Allah boleh melihat. Lagi melihat makhluk berhajat pada cahaya. Ada cahaya baru nampak. Tak ada cahaya, gelap gelita belekak, mana nampak? Tak payah kata nak tengok barang lain. Tangan depan mata sendiri tak nampak bila dalam keadaan gelap. Adapun Allah tak berhajat pada cahaya untuk melihat apa saja yang Allah nak lihat. Kemudian melihat kita, melihat alam yang nyata sahaja, yakni zahir. Zahir ni luaran kita. Adapun alam gaib kita tak nampak. Kita tak boleh melihat alam yang gaib. Malaikat tak nampak. Tak payah kata, tak payah ambil jauh. Roh kita sendiri yang ada di diri kita sendiri, dalam badan kita sendiri, kita tak nampak roh kita. Adapun Allah melihat segala-galanya. Boleh melihat yang zahir atau yang batin, yang luar atau yang dalam, segala-galanya Allah melihat. Itu yang dimaksudkan dengan mukhalafah pada sifatnya. Bersalahan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu contoh sajalah kita ambil daripada sifat basar. Yang lain tu semua nanti kita akan hurai di dalam sifat ma'ani nanti. Kemudian yang ketiga iaitu perbuatan af'al. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Kan? Contoh perbuatan seperti penciptaan. Apa yang Allah cipta tak sama dengan apa yang makhluk cipta. Kita bolehlah kata yang ni ciptaan makhluk, contoh telefon. Kan? Hebat mana pun telefon tu, canggih mana pun, tak boleh melawan akan ciptaan Allah. Kerana hebat-hebat telefon pun berhajat pada bateri baru boleh nyala. Allah cipta kita ni ciptaan Allah. Tak ada pakai bateri. Ada siapa kita kena cas dulu. Kalau tak cas mampus kita. Tak ada. Lagi apa lagi? Dan contoh lagi, Allah cipta tapak kaki kita. Kita tak pernah tukar tapak kaki kita. Daripada mula hidup sampailah ke mati, itulah tapak kaki kita pakai. Tapi tapak kaki kita tu, iaitu tayar tu lah. Tayar tu kena tukar 5 tahun sekali, kena tukar. Kan? Kena tukar pula. Nanti dia dah botak. Kalau tak botak pun getah dia dah keras. Bila keras bahaya. Dia boleh meletup, boleh pecah terus. Kan? Jadi maknanya itu buatan manusia, buatan makhluk. Buatan makhluk ada kekurangan. Walaupun nampak hebat macam mana pun, canggih macam mana pun, tetap kekurangannya berlambak. Orang buat bangunan mesti ada tiang. Allah cipta langit tak ada tiang. Kan? Allah buat. Kita buat lampu kena letak elektrik baru dia bercahaya. Allah buat matahari mana ada elektrik, bercahaya terang elok. Tak ada gaduh nak kena cas, tak gaduh nak apa. Itu perbezaan yang kita nak tunjuk perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf dalam kitab Durun Nafis, dia suruh kita memandang perbuatan dulu, baru memandang sifat, last kali baru memandang kepada nama Allah. Baru memandang kepada zat. Tapi kalau ikut kaedah ilmu tauhid, kita belajar zat dulu. Jadi inilah mukhalafah zat Allah, mukhalafah sifat Allah, kemudian mukhalafah perbuatan Allah dengan makhluk. Ada kalau kita mengaji tasawuf, dia start dengan perbuatan dulu.
Biar nampak semua ni perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Tak ada satu pun perbuatan kita. Nah, semuanya perbuatan Allah. Walaupun sebab tu nanti dia akan pecah kalau kita mengaji kitab Usul Tauhid sebagai contoh. Perbuatan tu dia pecah, ada perbuatan ikhtiari dengan perbuatan daruri. Macam kita baca di Masjid Beruas tu. Ada sampai bab tu dah. Nah, dia ada perbuatan ikhtiari, ada perbuatan ittirari. Nah, perbuatan yang nampak spontan ini perbuatan Allah seperti langit dan matahari dan sebagainya. Ini tanyalah siapa-siapa pun, tanya orang kafir pun akan kata ini Tuhan dah bagi jadi. Nah, dia kata ini God lah. Nah, tanya Donald Trump, ini langit siapa buat? Mesti dia jawab Tuhan. Semua orang akan kata Tuhan. Nah, sebab itu dipanggil perbuatan ittirari, secara spontan semua orang akan kata ini mustahil manusia buat. Ada orang akan kata matahari ini Amerika buat, langit Rusia, kata. Tak ada. Nah, rumput made in China dia ada. Tak ada. Nah, tak ada. Semua orang takkan kata ini manusia buat. Ini semua Tuhan buat. Itu dipanggil perbuatan ittirari. Ada di sana pula namanya perbuatan ikhtiari. Ikhtiar ni maknanya pilihan. Seolah-olah nampak macam makhluk buat, tapi hakikat Allah buat. Contohnya ni, kita angkat meja. Ya, bila tanya siapa angkat meja? Dia angkat meja. Dia siapa orang tu? Kita kata manusia tu angkat meja tu. Kan? Tapi kata ulama, zahir cakap boleh. Kita kata manusia tu angkat meja. Tapi hakikat yang mengangkat meja tu bukan manusia tu, Allah. Ini dipanggil perbuatan ikhtiari. Lepas tu semua perbuatan ni biar pandang dulu, semua perbuatan ni perbuatan Allah. Sama ada ikhtiari atau ittirari. Semua perbuatan adalah Allah. Allah yang buat semua ni. Itu namanya perbuatan Allah. Tu. Bila kita dah faham elok af'alullah ni, perbuatan Allah, baru kita akan nampak sifat pula. Barulah kita nampak pada sisi zat pula. Dia begitu urutan dia. Bab kata tok guru kami, paling tidaklah iman paling lekeh, makam paling rendah, paling tidak biar nampak semua ni perbuatan Allah. Walaupun tak nampak sifat lagi, tapi yang paling rendah sekali, biar apa saja kita memandang perbuatan yang kita nampak, sama ada perbuatan diri kita atau perbuatan orang lain di hadapan kita, kita pegang ini adalah perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah, kita boleh kontrol perasaan kita. Kita boleh kawal perasaan kita. Contohnya kita melihat kematian orang yang paling kita sayang. Kan? Tapi kematian tu disebabkan orang lain. Contoh jadi asbab, orang tu langgar. Katalah mak kita, orang tu langgar mak kita. Jadi kita marah sangat ke orang tu. Kalau kita tak ada pedoman dalam bab akidah ni, kita akan maki hamun orang tu, mencaci maki dan sebagainya. Tapi kalau kita memandang, bolehlah kita ada perasaan marah sebab dia tidak bertanggungjawab. Dalam keadaan mabuk lah sebagai contohnya, langgar dia. Tapi dari segi hakikat, kita nampak kematian mak kita ni, hakikatnya siapa buat? Allah buat. Jadilah marah itu berpada-pada. Itu tujuan, antara tujuan hikmah mengaji ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf ini adalah supaya kita berpada-pada dalam konsep perasaan kita. Apa saja ujian yang datang, berita yang menyedihkan kita dan sebagainya, benda yang menyusahkan kita dan sebagainya, kita pandang siapa yang menyusahkan, siapa yang buat susah tu? Allah. Siapa yang buat kita sedih? Allah agak. Siapa yang buat kita gembira? Allah agak. Semuanya Allah. Jadi bila nampak itu semua perbuatan Allah, jadi perkara itu tak jadilah satu bentuk emosi yang kuat kepada kita. Kita tak terkesan dia dengan kuat. Bab kata tok guru, ibarat contoh kita balik rumah. Balik rumah daripada pengajian apa semua balik. Buka pintu, boom, bola naik atas kepala. Benjol habis kepala-kepala. Kita pun marah lah. Ni siapa yang sepak ni? Sampai kena kepala ni. Tiba-tiba keluar anak kita atau cucu kita yang kecil sekali. Baru umur 2 tahun, keluar tate-tate keluar jalan. Kata, Abi balik dah dia, dengan pelak-pelak dia. Bila kita tengok anak kecil itu yang sepak, kita nak marah tak? Kita kata, acu sepak. Kalau acu sepak, saya kata bola, baling dengan batu tak apa. Nampak apa? Sebab sayang. Sebab kita memandang orang yang sakitkan kita itu adalah orang yang kita sayang. Macam mak kita lah. Mak kita terosakkan barang kita.
Macam orang lelaki lah, macam anak sendiri pun. Benda antara yang kita sayang ni kereta lah. Tiba-tiba mak kita tu, dia pergi letak dia punya beg tangan yang jenis besi tu, nak letak atas kereta, lepas tu dia seret pula. Oh, cala. Nak straight cala. Kan? Takkan kita nak tengking mak kita? Bodoh betul tengok sampai cala. Bodoh punya anak. Nampak? Tak gunalah jadi anak itu. Bila walaupun tengok Allah cala, tengok siapa buat? Mak buat. Allah, mak. Kalau mak buat cala semua tak apa mak. Tengok mak dia semua tanya. Nampak? Sebab apa? Sebab nak marah tak boleh. Orang kita sayang. Begitu juga bila kita ditimpa ujian, malapetaka ke apa, penyakit ke macam ni lah, wabak COVID-19 ke apa ya, tertimpa atas kita macam ni, kita kena kurung PKP, tak boleh keluar mana lah. Kalau kita memandang ini perbuatan makhluk, kita nampak ni Wuhan ni pasal, nah ini tabligh ni pasal ni, contoh lah. Nah ini orang ni, kita takkan habis-habis menyumpah orang. Dan last kali, walaupun tak kena corona, kita kena penyakit hati. Hati kita jadi serabut, tak tenteram. Nah, jadi pening kepala dan sebagainya. Tapi kalau kita syuhud memandang pada Allah, Allah, corona engkau yang turunkan, wabak ni engkau bagi, kami kena kurung ni pun ketentuan engkau, engkau lah yang buat segala-galanya. Jadi sebab yang beri tu yang kita sayang. Siapa? Allah. Allah yang kita sayang. Jadi nak bising apa ni? Kan? Dia begitu. Itu tujuan pengajian tauhid. Biar kita kenal siapa kita. Bila kenal siapa kita, kita kenal siapa Tuhan kita. Jadi itu makna dari sudut mukhalafah. Kemudian yang keempat, apa dia? Lawan dia. Lawan dia mumatsalatuhu lil hawadis. Tengok dekat tu. Lawannya mumatsalatuhu lil hawadis. Mumatsalatu tu apa? Yang misal. Asalnya mithlun. Jadi mumatsalatuhu yang semisal. Semisal ni maknanya yang serupa. Yang serupanya lil hawadis dengan makhluk. Jadi lawan dia bersamaan bagi Allah Ta'ala itu dengan sekalian yang baharu, yakni makhluk. Jadi itu mustahil lah. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Kata guru kami, tak payah tengok tak payah tengok Allah dengan makhluk lah. Kita tengok makhluk dengan makhluk pun kadang-kadang orang yang cipta benda yang dia cipta takkan sama dengan dia. Contohlah kita manusia, kita cipta kereta sebagai contoh. Tapi adakah rupa kereta sama dengan rupa kita? Tak sama. Mana ada orang cipta kereta ada tangan, ada mulut, sebiji macam muka dia. Tak, rupa lain. Nampak? Tetapi walaupun rupa lain, tapi kekurangan tetap sama. Kelemahan tu tetap ada. Manusia lemah, tak boleh jalan jauh. Kereta boleh jalan jauh, tapi kelemahan dia apa? Kena bubuh minyak. Dan minyak nak kena bubuh dengan apa? Duit. Duit ambil mana? Duit kat manusia balik. Jadi sama, masing-masing perlu memerlukan. Manusia perlukan kereta, kereta perlukan manusia. Semua lemah. Ada pun Allah, kita memerlukan Allah, tapi Allah tak memerlukan kita. Tu. Jadi mana sama? Jadi mustahil. Tidak bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Tak bersamaan itu, tak bersamaan apa dia? 3. Zat tak sama, sifat tak sama, perbuatan tak sama. Pegang kemah-kemah. Okey, baik. Yang kelima, dalil dia. Dalil dia. Jadi dalil kat sini tak ada. Satu tak ada. Jadi dalil kita buat sendiri. Kita pakai dalil akli. Macam yang saya selalu cakap. Bawa perkataan kalau, lepas tu bawa perkataan lawan dia. Lawan di sini bersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi letak kalau depan dia. Kalau Allah sama dengan makhluk, tulis ni, isi sendiri. Kalau Allah sama dengan makhluk, apa jadi? Kalau Allah sama dengan makhluk, Allah pun lemah sebab makhluk tu lemah. Jadi kalau Allah sama dengan makhluk, makhluk lemah, Allah pun lemah. Kalau Allah lemah, Allah bukan Tuhan lah kalau macam tu. Mana boleh jadi Tuhan kalau dia pun lemah? Nak? Lagi apa lagi? Makhluk sifatnya berhajat. Kalau Allah sama dengan makhluk, makhluk tu berhajat. Maknanya Allah pun berhajat juga. Kalau Allah berhajat, lemahlah Allah. Kerana Allah pun memerlukan sesuatu yang lain. Allah tak perlukan apa-apa. Kerana dia Allah, dia Tuhan.
Kita makhluk hebat tara mana pun kita memerlukan juga sesuatu yang lain. Hatta raja sekalipun, sultan agung, jawatan tertinggi, hebat, raja, sultan. Raja-raja pun dia tetap lemah. Mana lemah? Walaupun dia raja, dia kena makan nasi. Dia kena makan juga. Kan? Makna dia lemah sebab dia berhajat pada makanan, berhajat pada nyawa, dia berhajat pada rakyat. Kan ada rakyat baru ada raja, mana ada raja tak ada rakyat. Nampak? Jadi tak memerlukan. Allah tak. Jadi jangan kita sangka Allah memerlukan kita. Sebab tu Allah cipta kita tak. Allah cipta kita ni saja-saja je. Allah nak cipta. Allah tak berhajat pada kita pun. Kita semua taat pada perintah Allah. Memanglah Allah suka, tetapi tidak menambahkan pun. Orang cakap apa? Maknanya kalau kita tak buat, Allah merajuk. Tak. Kita macam kita ni, kalau orang duk puji bau, kita semangat kita bertambah. Kan? Orang bagi lebih sikit, bau kita makin mantap. Orang naikkan semangat sikit, bau kita makin kuat. Itu kita maknanya kita berubah dengan sebab faktor lain. Adapun Allah tak begitu. Walaupun ramai-ramai mana taat pada perintah Allah, Allah tetap Allah. Tidak akan menambahkan dia. Tak adalah ramainya puji aku bawa aku semangat nak cipta makhluk ni. Tak ada. Ataupun kalau orang kritik kita, kita akan down. Orang kata apa punya kuliah lah macam ni. Kita akan jatuh. Orang perasaan tu akan tergugat. Kalau tak banyak pun sedikit. Mesti tersentuh di hati. Sebab kita lemah. Adapun Allah tak begitu. Berapa ramai pun mengkritik Allah, menghina Allah, Allah sedikit pun tak jatuhkan kemuliaan dia. Tak adalah Allah merajuk, daripada tak nak semayang, mana maju aku. Tak ada. Sebab apa? Sebab itulah namanya Allah. Tak sama dengan makhluk. Beza dengan makhluk. Itulah sifat mukhalafah ni. Inilah intipati dia. Isi penting dia dalam sifat 20 ni. Dialah tunggak dia, kunci dia. Ada mukhalafah tu ni, mukhalafatul lawadis ni. Okey, selesai. Kemudian kita pergi sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Okey, 5 poin. Pertama, nama sifat namanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang kedua, artinya kita terjemah satu-satu. Qiyam artinya berdiri. Hutunya, berdirinya. Nya siapa? Nya Allah Ta'ala. Bi dengan nafsi sendiri. Hi-nya dengan sendirinya. Jadi itu terjemahan. Berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Macam tu. Lepas tu dia tulis erti situ. Berdiri Allah dengan sendirinya. Itu erti. Baru terjemah. Kalau setakat terjemah je tak jadi. Dia kata, Allah berdiri dengan sendiri. Maknanya Allah tak pakai tongkat lah bila berdiri. Sebab Allah boleh diri sendiri. Tak, bukan maksud gitu. Ataupun dia kata, mula-mula Allah duduk, lepas tu Allah bangun, berdiri. Tak juga. Jadi, tak selesai kalau belajar setakat terjemah. Maka kena hajat kepada poin yang ketiga, yakni makna sifat. Apa makna dia? Makna dia kita ambil kat maka tu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan dan tidak berkehendak ia kepada tempat. Mana-mana kita tauhid, hurai dia inilah poin dia. Ingat, 2. Bila sampai kat qiyamuhu ta'ala binafsihi, 2 poin dari sudut makna dia. Ada 2 poin, ada 2 perkara yang ditekankan. Yang pertama, maksud atau makna Allah berdiri dengan sendirinya, itu artinya Allah itu tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan. Ataupun dalam bahasa kitab lain dia kata Allah tak berhajat kepada fa'il untuk menjadikan dia, menjadikan dirinya. Allah tak memerlukan ada sesuatu lain untuk jadikan diri dia. Allah tak perlukan. Beza dengan makhluk, kita semua berhajat kepada Allah untuk jadikan kita. Tak payah kata manusia, apa saja makhluk yang ada ni. Pokok ke, bukit bukau ke, binatang ke, malaikat, iblis, setiap sesuatu berhajat kepada Allah untuk jadikan dia. Adapun Allah tak berhajat kepada sesuatu untuk jadikan dirinya. Tu maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua, makna dia ada 2 makna. Tu makna yang pertama tadi. Makna yang kedua, dan tidak berkehendak ia kepada tempat.
Tidak berkehendak ia kepada tempat. Dalam kitab lain kata Allah tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Itu dalam kitab lain. Kenapa dia urai begitu? Gini. Macam kita awal tadi kita sebut dah, Allah itu ada zat dan ada sifat. Okey, itu kunci ilmu dia. Zat dan sifat. Kita kena faham zat tu apa, sifat tu apa. Zat itu diri, sifat tu sesuatu yang duduk pada zat. Ingat, zat tidak memerlukan apa-apa kerana ia zat. Adapun sifat, dia memerlukan zat. Kerana sifat tak boleh berdiri sendiri, tapi zat boleh berdiri sendiri. Sifat tak boleh diri sendiri. Sifat kena diri pada zat. Contoh, jubah ini zat. Sifat dia apa? Sifat dia warna apa? Coklat lah contoh. Warna coklat. Warna coklat ni tak boleh berdiri sendiri. Dia kena berdiri pada zat. Zat mana? Zat jubah. Diri pada zat jubah, maka coklat tu duduk pada jubah. Tapi jubah boleh tak duduk sendiri? Boleh. Boleh kita gantung dia saja, boleh. Tapi jubah kita nak gantung coklat, warna coklat tu boleh? Bukan makanan coklat, warna coklat tu. Tengah gantung apa tu? Gantung warna coklat. Tak mana boleh. Warna coklat dia kena duduk pada zat. Dinding warna hijau, dinding ni zat. Warna hijau tu sifat. Warna hijau tu duduk pada dinding. Cumanya ulama nak membezakan antara Allah dengan makhluk, maka pada sisi makhluk, diri makhluk ni tidak dipanggil zat, tetapi dipanggil arad. Bukan arad, maaf, dipanggil jisim. Ni dipanggil jisim. Kemudian sifat, nak membezakan makhluk dengan Tuhan, yang pada Allah tu dipanggil sifat. Adapun yang pada jisim ni, pada makhluk ni, sifat makhluk tu tidak dipanggil dengan perkataan sifat, dipanggil dengan perkataan arad. Jadi hijau tu arad, dinding tu jisim. Tapi kaedah dia berlebih kurang lah. Arad memerlukan jisim, hijau memerlukan dinding untuk hijau duduk pada dinding. Kerana hijau tak boleh diri sendiri, arad tak boleh diri sendiri. Begitu juga zat dan sifat. Jadi diri Allah tu zat, adapun sifat duduk pada zat Allah. Sifat ni mana sifat? Sifat ni sifat ma'ani tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tujuh sifat ma'ani ni duduk pada zat Allah. Dan perbezaannya ialah sifat yang duduk pada zat Allah itu bersekali. Tidak bercerai tanggal, tidak berpisah, duduk sekali, dan tidak berubah. Adapun arad, sifat makhluk ni pada jisim, diri makhluk ni, contoh dinding ni diri dia, warna hijau tu sifat dia, hijau tu duduk pada diri dinding ni, tapi warna hijau tu boleh bercerai tanggal, boleh berpisah. Contohnya, nak kita padam dia, hilang dah warna hijau tu. Kita cat dia dengan warna lain, hilang dah hijau tu. Maknanya dia boleh berubah. Sebab tu kita sebut makhluk itu sifatnya berubah. Adapun Allah tak berubah. Macam basar tadi, melihat. Kita ada sifat melihat, tapi melihat kita berubah. Masa kecil awal baru keluar daripada perut mak, walaupun ada mata, tapi kita tak nampak. Lama baru Allah berikan sifat melihat tu pada kita atas izin Allah. Begitu juga bila saat tua esok, makin lama makin rabu lah, kali tak nampak terus. Mana tak nampak terus? Dalam kubur dah, mati dah. Itu makhluk. Adapun Allah tak begitu. Sifat melihat Allah sentiasa melihat, tak kira mana pun. Dulu, kini dan selamanya. Tu. Jadi sebab tu dia berkait. Sebab tu malam ni anda baca 3 sekali. Mukhalafah, qiyamuhu dengan wahdaniyah. Sebab ketiga-tiga ni dia berkait rapat. Jadi itu maknanya qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah itu zat, dan maka Allah tidak memerlukan tempat. Maksud tempat kerana sifat memerlukan tempat. Nak menafikan bahawa Allah bukan sifat. Itu tujuan qiyamuhu binafsihi ini, nak menafikan Allah itu bukannya sifat, kerana Allah itu zat. Bila zat dia berdiri sendiri, kerana yang tak berdiri sendiri ni itu sifat. Sifat dia perlukan tempat untuk berdiri. Macam tadilah anda sebut, warna hijau tu memerlukan tempat untuk dia berdiri. Mana tempat berdiri dia? Dinding. Jadi sebab tu makna qiyamuhu binafsihi, artinya situ dia kata tidak berkehendak ia kepada tempat. Allah tak berhajat pada tempat untuk bersandar atau untuk nak dia berdiri,
kerana Allah itu sudah zat, maka zat dia tak berhajat kepada sesuatu untuk dia menempel. Adapun sifat, dia berhajat kepada zat untuk dia menempel. Jadi maknanya nak qiyamuhu ta'ala binafsihi ni nak mengatakan Allah bukan sifat. Itu maksud dia juga. Jadi dua makna dia kata ulama. Satu, nak mengatakan bahawa Allah tidak memerlukan sesuatu untuk jadikan dia, kan? Kerana itulah membezakan zat Allah dengan zat makhluk. Zat makhluk walaupun dia zat, tapi zat dia berhajat kepada sesuatu untuk jadikan dia. Macam kita ni zat saya. Zat saya ni memerlukan sesuatu, yakni Allah lah, untuk jadikan zat saya. Adapun zat Allah tidak memerlukan zat yang lain atau sesuatu yang lain untuk jadikan dirinya. Kemudian makna yang kedua, Allah itu sudah zat. Bila Allah sudah zat, Allah tak memerlukan tempat berdiri. Tak memerlukan tempat untuk dia bersandar atau dia menempel. Kerana yang memerlukan tempat berdiri, bersandar dan sebagainya, itu adalah sifat. Sifat memerlukan zat untuk berdiri. Sifat memerlukan zat untuk tempat dia menempel, bersandar dan sebagainya. Jadi dua lah yang kita sebut ini. Maknanya nak mengatakan Allah tak berhajat kepada sesuatu yang lain untuk jadikan dirinya. Yang kedua, Allah itu bukan sifat, kerana Allah sudah zat. Bila Allah sudah zat, Allah tak memerlukan tempat untuk dia bersandar atau dia berdiri. Boleh lah? Itu maksudnya Allah berdiri dengan sendirinya. Itulah makna dia. Kadang-kadang mungkinlah ada di antara kita yang tak apa nak faham. Memang payah ngaji ilmu tauhid ni, bukan senang. Kan? Kalau senang tahu dah pun kita mengaji ni nak boleh syurga. Syurga bukan barang murah, bukan barang senang. Nak dapat barang payah. Bila barang payah, usaha ke arah dia pun payah. Mengaji payah, nak faham lagi payah. Mengaji senang lagi mengaji. Mengaji ni hadir majlis mengaji tu. Kita tengok kat live tu kira mengaji. Tapi nak faham tu yang payah. Faham tu atas kehendak Allah, ketentuan Allah. Apa pun kita mengaji dulu. Sama gak nak untung kena meniaga lah. Meniaga tu senang, nak untung yang susah. Tapi manakah nak dapat untung kalau tak meniaga? Macam tu. Mengaji tu senang, nak faham tu susah. Tapi manakah nak dapat faham kalau tak mengaji? Jadi jangan bagi alasan kenapa tak mengaji sebab tak faham. Tak. Jadi jangan bagi alasan kenapa tak meniaga kerana tak untung. Mu tak meniaga lagi nak untung macam mana? Sama juga, kan? Mu tak mengaji lagi nak faham macam mana? Mengaji dulu. Dalam mengaji tu Allah bagi faham. Kadang-kadang faham, kadang-kadang belum faham. Begitu gak meniaga, kadang-kadang untung, kadang-kadang belum untung. Yang penting kita mengaji dulu. Yang penting kita meniaga dulu. Tu. Barulah hasilnya dapat kemudian. Tu. Baik, jadi itu makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi dia kena makan masa lah. Belajar banyak kali, banyak kitab, kan? Bertahun-tahun lamanya, kadang-kadang baru nampak, baru faham. Kerana kita ibaratkan hati kita macam batu. Ilmu macam air. Jadi nak menitik atas batu yang keras bukan senang nak bagi lubang. Dia kena titik secara istiqamah. Kat situ juga titisan dia. Titik, lama-lama batu yang keras pun akan berlekuk dengan sebab titisan air yang lembut. Hati yang keras akan terbentuk dengan titisan ilmu yang lembut. Tu. Insya-Allah. Kemudiannya selesai dah tu lah kali poin yang poin yang keempat, lawan dia. Lawan dia qiyamuhu ta'ala bi ghairihi. Maknanya Allah berdiri dengan yang lain. Maknanya Allah memerlukan yang lain. Allah memerlukan yang lain tu maksudnya apa? Ikut balik yang makna tadi. Makna tadi kata Allah tak memerlukan sesuatu untuk jadikan dirinya. Habis lawan dia, Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan dirinya. Yang kedua pula, Allah tak memerlukan tempat ataupun Allah bukan sifat. Lawan dia, Allah memerlukan tempat kerana Allah tu sifat. Itu lawan dia. Mustahil lah. Mustahil Allah tu sifat. Mustahil Allah tu memerlukan tempat. Mustahil Allah tu memerlukan sesuatu untuk jadikan dirinya. Kenapa pula mustahil? Baru pergi poin yang kelima sebagai bukti, yakni dalil. Orang tanya, kenapa Allah tak memerlukan sesuatu untuk jadikan dia pula? Mana hang tahu?
Dan kalau Allah, kita buat perkataan kalau Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan dirinya, maka Allah lemah lah. Sebab Allah pun perlukan sesuatu untuk jadikan dia. Nah, yang memerlukan sesuatu untuk jadikan diri dia, itu lemah macam kita. Kita ni lemah sebab kita memerlukan Allah untuk jadikan kita. Kereta tu lemah. Kenapa lemah? Walaupun mahal macam mana pun kereta tu, Ferrari sebagainya, mahal macam mana pun, dia berhajat pada minyak baru boleh jalan. Tak ada minyak, mahal mana pun tak boleh jalan. Kereta mahal, duit habis beli ke kereta, akhirnya minyak tak boleh beli. Parking tepi jalan. Nak main selfie je lah, tiba lalu kancil, siap langgar lecak lagi, naik ke muka dia. Nak, dan walaupun kancil tu murah, tapi ada minyak boleh jalan. Hang Ferrari mahal tapi minyak tak ada, tak boleh jalan. Maknanya hebat macam mana pun, dia tetap memerlukan yang lain, memerlukan sesuatu. Kereta tu hebat, memerlukan juga minyak. Manusia tu hebat, tetap memerlukan Allah untuk bagi dia nyawa, bagi dia rezeki dan sebagainya. Lepas tu buat apa? Pergi sombong. Buat apa Ferrari pergi sombong dengan kancil? Sombong-sombong akhirnya minyak tak ada, duduk tepi jalan lah Ferrari. Kancil ada minyak boleh jalan. Tu kiasan dia. Nanti kita tanya, bila pula Ferrari tu sombong Ustaz? Nah, tu kiasan. Maknanya orang berada, orang hebat, orang kaya, orang pimpinan tinggi, orang berjawatan tinggi, jangan sombong. Nah, walaupun dari segi zahir mu nampak hebat macam Ferrari, tidak. Dari segi zahir, Ferrari dengan kancil nampak Ferrari hebat. Zahir, batin dia, dalamannya dua-dua sama dia. Dua-dua memerlukan minyak. Sama juga manusia ni, jawatan atas ke, hebat, kaya raya ke, nah, walaupun dari segi zahir nampak mereka hebat, kita orang bawah nampak rendah. Dari segi zahir, hakikat dua-dua memerlukan nyawa yang dibekalkan oleh Allah. Nah, orang kaya kalau Allah tak bagi nyawa, mati awal lagi daripada orang miskin. Nyawa, rezeki dan sebagainya. Nah, semuanya biar memandang pada Allah. Tu tujuan mengaji tauhid, memandang kepada Allah. Ni yang dikatakan pandang Allah. Bukan maksud pandang Allah macam kita pandang makhluk toleh, tengok dia. Bukan itu. Maksud pandang Allah ni nampak siapa diri kita dan siapa Allah. Nampak lemahnya kita, mau nampak hebatnya Allah. Itu cerita dia. Tu yang keempat. Yang kelimanya, yang kelima lah tadi dalil dia. Itu dalil dia. Jadi mustahil. Adapun yang contoh yang lain pula, yang inilah Allah tidak berkehendak kepada tempat. Mana maha tahu Allah tak berhajat kepada zat, Allah tak berhajat kepada tempat. Kerana Allah itu sifat, maknanya Allah memerlukan zat lah. Jadi mustahil, Allah bukan sifat. Kenapa bicara hal ni? Memang kita tahu Allah tu zat, sebab ada orang kata Allah tu macam sifat. Sebab apa? Dikaitkan dengan udara tadi lah, macam saya sebut tadi. Kan? Dia kata Allah ni sebenarnya tak ada. Allah tu perasaan dalam diri kita je. Tuhan tu sebenarnya tak ada. Tuhan tu kita lah, dia kata. Ada fahaman jenis macam ni. Nah, Tuhan tu perasaan kita. Kita rasa nak buat baik, tu maknanya kita lah tu. Tuhan itu, Tuhan bisik. Tuhan tu tak ada pun sebenarnya, tapi dia dalam diri kita macam tu. Dia kata gitu. Jadi maksudnya bila benda tu tak ada tapi dirasai, itu dipanggil sifat. Macam manis. Manis tu tak boleh dipegang. Manis tu sifat pada gula. Yang boleh pegang gula. Gula tu zat, sifatnya manis. Yang kita rasa bukan gula, kita rasa manis. Jadi dia kata Tuhan ni benda yang kita rasa, perasaan kita. Jadi kalau hang cakap macam tu, itu mengatakan bahawa hang kata Tuhan itu sifat, bukan zat. Kalau Tuhan sifat, maknanya Tuhan memerlukan zat. Maknanya Tuhan memerlukan sesuatu yang lain. Mustahil, akal tak boleh terima. Itu hujah pada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nampak? Berat tak? Berat jugalah, sikit-sikit, pelan-pelan, tak apa. Ni kira okey ngaji Zadul Muta'alim. Kalau ngaji Aqidatun Najin, Bakuratul Amani, Misbahul Munir, dia punya hurai lagi lah dalam. Pening juga. Sebab tu kita belajar ikut step. Kita belajar daripada kitab yang ringkas dulu, baru membawa kepada kitab yang lebih dalam. Barulah kita pun senang nak faham dia punya flow dia. Macam orang baru nak belajar berenang, main atas permukaan dulu. Main atas pelampung lagi. Kan? Ini dah kawan tu air tak pernah jumpa lagi. Tiba-tiba dia tarik terus pergi dasar laut. Tak mampu terus dalam tu, walaupun ada oksigen. Kan? Dah kawan tu kelang kabut tengok gelap semacam.
Nampak? Orang kata kalau nampak jerung buat senyap. Tak, dia kelang kabut, pendek-pendek. Kali bukan zakat jerung dengan pirana-pirana kita nampak dia. Mati situ. Kan? Sama juga. Orang tak biasa mengaji kitab-kitab asas yang awal-awal, terus mengaji kitab dalam-dalam. Jadi pening kepala ni. Jadi berat rasa agama ni. Jadi rasa payahlah ilmu ni. Padahal dia tak ikut flow. Tak ikut step. Ini kita belajar pelan-pelan daripada peringkat asas lagi. Kemudian sifat yang keenam, yang terakhir pada malam ni, iaitu wahdaniyah. Jadi 5 poin. Pertama, nama sifat wahdaniyah. Yang kedua, artinya. Arti kepada wahdaniyah tu terjemah bahasanya esa dan tunggal. Esa pun boleh, tunggal pun boleh. Ikutlah. Kadang setengah orang dia tak berapa nak faham dengan esa. Apa makna esa? Esa tu tunggal lah. Hanya dia. Tu maksud dia. Esa. Tu erti. Kemudian kita poin yang ketiga, makna sifat. Makna kita pergi kat Makkah tu. Dia kata apa? Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu esa. Wajib kita percaya Allah itu esa, yakni pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Maksudnya, maksud wahdaniyah tu kita pegang bahawa Allah itu tunggal dari 3 aspek, yakni tunggal dari segi zatnya, tunggal dari segi sifatnya, dan tunggal dari segi perbuatannya. Maksud tunggal tadi balik kepada mukhalafah tu, maknanya tak ada siapa yang sama macam dia. Sebab tu sifat ni dia berlebih kurang. Sebab tu kita baca 3 straight malam ni, sebab dia berkait ketiga-tiga ni. Tapi tak boleh tolak wahdaniyah. Kalau macam tu kita pegang mukhalafah je lah ustaz, wahdaniyah tak payah belajar, tak boleh. Sebab mukhalafah nak menyatakan tak sama, tapi wahdaniyah pula nak menguatkan lagi, nak menyatakan bahawa hanya Allah sahaja. Dirinya hanya dia sahaja. Diri dia tu tak ada macam dia. Diri Allah tu saja. Diri dia. Jadi maknanya diri Allah itu tunggal, tidak berbilang-bilang. Maknanya diri Allah tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5. Kadang-kadang orang boleh kata, apa beza wahdaniyah dengan mukhalafah? Sebagai contoh, mukhalafah nak kata tak sama, ada pun wahdaniyah nak kata tunggal. Boleh je kalau kata Allah tak sama dengan makhluk, tetapi diri Allah tu ada 2. Boleh tak? Kalau kita menolak wahdaniyah. Sebab tu wahdaniyah tak boleh ditolak, kerana wahdaniyah nak mengesakan Allah. Ada pun mukhalafah nak mengatakan Allah tak sama dengan makhluk. Jadi dia lain-lain sudut dia. Ada pun mukhalafah nak menyatakan Allah tak sama dengan makhluk. Ada pun wahdaniyah nak menafikan Allah tu ada 2an, 3an atau 4, sebagainya. Jadi diri Allah memang tak sama dengan makhluk, tapi diri Allah tu satu tu je, esa. Tak ada dirinya ada 2 ke atau 3 dan sebagainya. Mana ke lagi dia kata Allah ni ada kembar dia. Tak boleh. Tak ada kembar-kembar. Satu tu dia, diri Allah esa. Ada pun macam makhluk kita tak esa. Makhluk kita ada yang serupa dengan kita, cuma mungkin kita tak jumpa lagi. Ana biasa kuliah, masjid lain-lain, negeri pun lain, satu Penang, satu Perak, tapi rupa jemaah tu, pakcik tu sama. Pakcik di Penang tu pun muka dia macam tu, pakcik yang kat Perak pun muka macam tu juga. Kita ingat orang yang sama, tak tanya nama lain. Orang bahasa kita sebut pelanduk 2 serupa. Betul? Pelanduk 2 serupa. Kenapa panggil pelanduk tak tahulah. Muka tu sama. Tapi orangnya lain-lain. Allah tak begitu. Dia Allah je lah. Tunggal, esa. Itu maksud wahdaniyah. Esa pada sisi zatnya. Kemudian esa pula pada sisi sifatnya. Sifat Allah tunggal, satu tu je. Maknanya tidak berbilang-bilang akan sifat Allah. Kalau kita mengaji kitab tauhid yang lebih luas, dia akan bicara tentang 5 kam. Tapi di sini kita tak bicaralah. Kerana itu lebih dalam. Nanti sampai ke bahagian besok, kalau Allah izinkan ada rezeki, kita akan bicaralah. Kita tengok pada kitab tu nanti. Ini kitab kita ni ringkas, kita pun ajar cara ringkas dulu untuk memudahkan faham pada peringkat awal dulu. Jadi nak katakan sifat Allah itu tidak berbilang-bilang. Kadang susah nak nampak juga. Jadi kita tengok diri kita. Sifat kita berbilang-bilang.
Contoh apa sifat kita berbilang? Bagi satu sifat. Bila sebut sifat, maknanya sifat ma'ani. Ambil satu sifat ma'ani. Selain basar. Basar dah buat contoh dah. Cuma ambil yang lain pula satu. Kudrat. Okey, kudrat ni maknanya kuasa. Kalau pada makhluk ni maknanya kedrat kita lah. Orang panggil tenaga. Kemampuan kita. Jadi kemampuan kita ni berbilang-bilang. Contoh berbilang-bilang sebagai contoh. Tangan kanan kita kadang-kadang boleh angkat benda yang berat dia kat 5 kilo. Tapi tangan kiri tak larat pula 5 kilo. 1 kilo je boleh angkat. Jadi berbilang sifat dia. Walaupun diri yang sama. Nampak? Tapi sifatnya berbilang-bilang. Yang ni lain, yang ni lain. Nampak? Kudrat dia tu ada kudrat 1, ada kudrat 2, ada kudrat 3. Adapun kudrat Allah satu saja. Esa saja. Bukan maksud sikit lah kudrat Allah. Bukan sikit. Tapi satu tu lah boleh buat semua. Kita banyak tu sebab nak buat lain-lain. Tak boleh buat semua. Tu lemah kita. Kan? Allah dengan satu kudrat tu, walaupun satu je kudrat dia, tapi semuanya Allah boleh buat. Kuasa Allah. Kita kudrat memang nampak banyak, kan? Tapi lain-lain. Macam tadi lah, kudrat tangan kanan lain, kudrat tangan kiri lain. Tak sama, boleh tanggung. Ada. Tu. Itu maksudnya sifat Allah tidak berbilang-bilang. Kemudian yang ketiga, perbuatan Allah. Perbuatan Allah juga tidak berbilang-bilang. Maknanya wahdaniyah esa. Perbuatan Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang-bilang. Sekali lagi, kadang payah agak kita nak nampak. Bila payah nak nampak, kita tengok benda yang kita boleh nampak. Sebab kita nak nampak benda yang tak nampak, memang tak nampak. Jadi kita nampak benda yang kita nampak. Apa yang kita nampak? Diri kita, makhluk. Jadi kita tengok, perbuatan makhluk berbilang-bilang tak? Berbilang-bilang. Perbuatan makhluk ni. Jak buat ni, jak buat ni, kan. Kita ada orang cakap apa? Perbuatan kita tu berbilang-bilang lah. Lagi pula perbuatan kita itu dia orang cakap apa? Bergeraknya itu bersambung-sambung. Contohnya lah, bila kita menggerakkan tangan ini digerakkan dengan tulang itu bergerak, urat dalam pun bergerak, semuanya bergerak. Perbuatan itu banyak perbuatan dalam dia. Perbuatan tangan, perbuatan tulang, perbuatan darah, perbuatan tu banyak. Itu dipanggil perbuatannya itu berbilang-bilang. Ada pun perbuatan Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Perbuatan makhluk, contoh nak buat rumah, berbilang-bilang. Sampai makan berhari-hari nak siap, kena paku ni satu-satu, paku ni pula. Maknanya memaku tu saja berapa kali memaku. Allah dengan satu perbuatan zup siap. Esa perbuatan Allah. Allah kata nak jadi rumah, rumah. Tak ada nak kena paku dulu ni, tak ada. Itu maksud perbuatan Allah, esa wahdaniyah. Jelas lah. Kena pegang betul-betul. Sekejap lagi nak urai kat orang pula, kan? Sekarang ni hangguk, lagi depan macam mana pula kan, kata macam mana kita sambung bulan depan lah. Nampak? Tak jadi juga, biar betul-betul faham. Macam mana kita nak tahu kita faham ke tak faham? Kan? Nak tahu kita faham tak faham, kita boleh jawab tak soalan orang? Orang tanya kita boleh jawab tak? Kalau orang tanya kita boleh jawab, maknanya kita faham. Tapi kalau orang tanya kita tak boleh jawab, maknanya sama ada kita tak faham atau ada yang kita kurang faham. Jadi nak betul-betul faham, apa orang tanya dia boleh jawab. Tapi soalan yang munasabah lah. Jangan soalan yang tak munasabah, kan? Tanya soalan, kalau macam tu perbuatan sekali Allah buat macam mana bumi ni? Mana aku nak tahu nak. Kita cuma kata Allah cipta bumi dengan tak ada banyak berbilang-bilang perbuatannya itu. Kenapa kita kata begitu? Ni bawa kepada dalil pula. Lawan dia dululah, lawan sikit pula. Lawan dia, Allah Allah ni tak adud lah. Allah berbilang-bilang, Allah tak esa. Berbilang-bilang dari segi zat, berbilang-bilang dari segi sifat, berbilang-bilang dari segi perbuatan. Itu lawan dia. Dalil dia, contoh orang tanya, mana hang tahu perbuatan Allah ni tidak berbilang-bilang? Kita nak jawab macam mana? Kita jawab macam tadi ya. Kalau kemudian kita bawa perkataan yang mustahil dia. Mustahil wadaniyah ni maknanya berbilang-bilang. Kalau perbuatan Allah itu berbilang-bilang, bermaknanya perbuatan Allah sama dengan makhluk. Sebab perbuatan makhluk itu berbilang-bilang. Maknanya Allah tak boleh buat sekaligus.
Macam Allah nak buat bumi, Allah kena buat satu-satu. Pokok satu-satu Allah kena buat. Ni dulu, ni dulu. Oh, lepas tu letih. Sambung esok pula. Nak? Jadi mengarutlah begitu. Kalau begitu Tuhan. Dah Allah nak jadi, pup, jadi. Apa saja Allah nak jadi. Dan tak ada sekatan. Kita nak buat, kadang-kadang ada benda sekat. Kita nak buat dinding. Batu siap dah, simen siap dah, beli apa semua. Tengah duk susun bata, gigi tengoklah kampik simen habis pula. Tak cukup. Ingat kira-kira tadi cukup dah kampik ni. Tengok-tengok tak cukup. Nampak? Jadi tertahan juga perbuatan kita situ. Kena gak pergi kedai dulu, pergi beli. Tengok-tengok kedai pula tutup. Tunggu pula. Toke kata esok baru buka. Tunggu esok pula. Allah tak adalah nak cerita bumi. Allah daun pula tak cukup nak buat ni pokok. Nak tunggu esok tak ada. Allah buat bup jadi. Tak ada sekatan, tak ada gangguan. Itu maknanya perbuatan Allah tidak berbilang-bilang. Bila kita jawab itu, orang pun baru betul, baru yakin. Bila kita pegang kemah-kemah gitu, apa saja orang tanya kita boleh jawab. Bukan makna kita hebat, tapi itulah maknanya kita tahqiq. Kita yakin sungguh-sungguh, jazam tak berubah dah. Jadi orang hantarlah ujian macam mana pun, orang nak cabut iman daripada hati kita, tak boleh nak cabut. Sebab apa? Sebab kita pegang keyakinan itu dengan berdalil, dengan kefahaman yang jitu, yang tepat. Bukan pegang atas Ustaz Syakir kata je. Aku percaya ni sebab Ustaz Syakir cakap ni. Tak jadi. Bersandangan saya tak selamat. Sebab saya pun makhluk boleh berubah-ubah. Adapun berpegang pada Allah, Allah tidak berubah-ubah. Jadi nak pegang pada Allah macam mana? Jadi bukan ikut apa saya kata, tapi ikut apa ilmu yang disampaikan. Ilmu tu yang kena ikut, bukan ikut saya. Ikut ilmu. Ada. Macam bas dengan jalan raya. Jalan tu nak pergi KL, kita nak pergi KL, kita ikut bas ke ikut jalan? Kalau ikut bas, pergi bas tu kona pergi Johor, tak sampai KL. Tapi kalau jalan, memang jalan tu pergi KL, dia tak akan kona dah jalan tu. Tak adalah bila nak sampai KL tiba jalan tu kona sendiri. Mana ada jalan tu jalan ke KL. Sama juga. Jalan tu ibarat ilmu. Bas tu ibarat ustaz-ustaz ni. Bukan so ikut ustaz, ikut ilmu yang ustaz tu sampaikan. Ikut jalan yang bas tu jalankan. Cumanya kita nak jalan sendiri kat jalan tu, kita tak reti, takut sesat. Maka kita ikut driver bas ni. Driver bas ni yang tunjukkan jalan. Tapi kalau kita dah nampak dah signboard tu KL situ, driver bas pergi kona, jangan ikut dia. Ikut jalan jugalah. Naik bas lain pula yang pergi sana. Faham? Faham nak maksud dia ni? Tadi cerita buat wadaniah ni bas dengan jalan pula. Nak tu kias. Bagi kita nampak betul-betul. Jadi itu cerita dia. Pada malam ni akan datang, kita akan sambung kudrat. Maknanya kita dah mula masuk sifat ma'ani. Kita tengok keadaan masa tu, nak baca berapa sifat. Tak janjilah, tengoklah. Segala-galanya dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi kadar tu dulu. Soalan malam ni tak ada, kita tangguh dengan kuliah yang akan datang nanti. Jadi sekadar tu pada malam ni, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.